وصيهم في قبض وأفئدتهم في يدك تصرفها حيث شئت جل سناؤه وجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم آمين أما بعد. Bahagia Tuan Imam, tuan-tuan Lijatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya pada pagi yang penuh dengan barakah ini, bagi Jumaat pada minggu yang kelima bagi bulan Disember 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan buat kali pertama untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu tazkirah selepas selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini daripada awal hingga penghujungnya diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pagi ini saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melihat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang permulaan jalan menuju ke alam barzakh. Sebuah hadis daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, idza kharajat ruhul mu'min talaqaha malakan yus'idaniha. Qala Hammad fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al-misk. Qala wa yaqulu ahlus sama' ruhun tayyibah ja'at min qibalil ard sallallahu alaik wa ala jasadin kunti ta'murina fayuntalaqu bihi ila rabbih azza wa jalla thumma yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal. Qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu. Qala Hammad wa dhakara min nantiha wa dhakara la'na wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabithah ja'at min qibalil ard. Qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajal. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raitatan kanat alaihi ala anfih hakadha. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini membawa maksud daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, apabila roh orang beriman keluar dari jasadnya, roh itu akan disambut oleh dua malaikat yang membawa roh itu naik ke atas langit. Seorang perawi hadis yang bernama Hammad, beliau berkata, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang wanginya roh itu seperti wanginya bauan kasturi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, semua penduduk langit mendoakan roh itu, inilah roh yang baik datang dari bumi, semoga Allah merahmatimu dan ke atas jasadmu yang kamu imarahkannya dengan amal ibadah. Maka dibawa roh itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bawalah roh itu ke tempat akhir perjalanannya, yaitu di al-illiyin.
Dan sesungguhnya apabila roh keluar dari jasad orang kafir, Hamad berkata, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita tentang baunya yang busuk dan mendapat laknat daripada para malaikat. Semua penduduk langit berkata, inilah roh yang berbau busuk datang dari bumi. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, bawalah rohnya ke tempat akhir perjalanannya, yaitu di As-Sijin. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hidungnya dengan kain nipis yang berada di atas badannya, sambil Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menggayakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hidungnya. Beliau berkata, begini caranya. Wallahu a'lam. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam hadis yang telah sama-sama kita dengar tadi, sebuah hadis daripada seorang sahabat yang namanya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita antara perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita ataupun kita kesan kewujudannya dengan hawas, panca indera lima yang Allah berikan kepada kita. Perkara-perkara ghaibiyat ini tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat didengar oleh telinga, tak dapat disentuh oleh tangan, tak dapat dihidu oleh hidung, begitu juga tidak dapat dirasa oleh lidah. Karena ia adalah merupakan satu perkara yang berlaku di sebalik tabir. Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan kita daripada melihat perkara ini, dan menjadi kewajipan dan kemestian kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah tengok, walaupun kita tidak pernah rasa, tak pernah bertemu, apabila ia tertera daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan untuk kita beriman, yakin bahawa sesungguhnya ia adalah merupakan perkara yang memang ada, ia adalah merupakan perkara yang berlaku. Tuan-tuan rahimakumullah, hadis tadi menyebut tentang perihal roh, di mana roh adalah merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pernah mengajukan soalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang perihal roh. Allah merakamkan soalan mereka dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka, yakni para sahabat, bertanyakan kepada kamu, hai Muhammad, berkaitan dengan roh. Bila sahabat tanya Nabi tentang perihal roh, Nabi tidak mampu untuk menjawabnya, kerana ia adalah merupakan satu urusan yang amat unik, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeza dengan apa yang mampu dilihat oleh mata kepala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan para sahabat itu dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, qul, katakanlah hai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Roh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilm illa qalil, dan tidaklah diberikan ilmu kepada kamu semua melainkan sedikit sahaja. Nak mengajak kepada kita bahawa sebenarnya khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya,
Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ilmu yang ada pada kita melalui alam-alam zahir yang kita dapat tengok ini adalah merupakan terlalu sedikit, sehingga dibuat perumpamaan seperti mana sebatang jarum yang dimasukkan di dalam lautan, kemudian diangkat akan jarum itu. Air yang terlekat pada jarum itu umpama ilmu yang ada pada diri kita manusia. Adapun luasnya laut yang terbentang luas dengan air yang begitu banyak, perumpamaan ilmu Allah Ta'ala yang begitu hebat. Ditanyakan tentang perihal roh, kita tidak mampu untuk jawab. Nak cerita kata roh tu duduk di kepala ke, duduk di badan ke, duduk di tengkok ke, kita tidak tahu. Tetapi kita yakin selagi mana jasad kita menerima akan roh, maka selagi itulah kita mampu untuk bergerak ke sana kemari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila disebut kata kita sebagai manusia, antara unsur-unsur yang mesti ada bagi manusia yang sempurna hidupnya, yang pertama, manusia itu dia kena ada apa, Pak Long? Kena ada jasad. Jasad ni ialah satu unsur yang boleh dilihat. Tuan-tuan nampak jasad saya sekarang kan? Kadang-kadang duk jumpa di Pekan Langgak apa semua, saya duk berganjuh. Mana duk Teluk Jamat tu ya, Kelui pun dengar. Cuma tak pernah main tani ya. Pagi ni ya, serempak dengan Haji PE kita, dia ajak main tani, tak apalah, kebetulan minggu kelima kosong, boleh main jumpa dengan tuan-tuan, bertaaruf, berkenal-kenalan, tambah adik-beradik ko ni, alhamdulillah. Tuan-tuan dapat tengok jasad saya, suatu yang dapat dilihat, dapat disentuh. Oh, lagu ni kata nama manusia. Dia ada kepala, dia ada badan, dia ada tangan, dia ada perut, dia ada kaki. Itu disebut sebagai unsur pertama. Sebagai manusia yang sempurna, dia kena ada jasad. Kalau sekadar ada jasad, orang tak panggil lagi manusia. Dia kena ada yang kedua, disebut dengan roh. Roh, unsur yang sedang kita bicarakan sekarang. Walaupun kita tidak pernah tengok, tetapi kita yakin bahawa dalam batang tubuh kita sekarang ni ada roh. Tu yang boleh kita mai duduk bersama-sama dalam masjid ni untuk melaksanakan sembahyang subuh berjamaah pagi tadi. Dan lah ni kita duduk dalam majlis ilmu. Ke ada hak jasad dia yang main roh tak ada? Cek tengok, seriau juga. Maknanya ada roh. Yang ketiga tuan-tuan, tak cukup dengan ada jasad dan roh. Allah dah menyebut bahawa makhluknya yang paling sempurna ialah manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bahawa sesungguhnya kami menciptakan manusia itu pada sebaik-baik ciptaan. Di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang punya banyak, di langit sana, di bumi, di daratan, di lautan, tiba-tiba Allah Ta'ala angkat darajat dengan menyebut bahawa makhluknya yang paling hebat, makhluknya yang paling unik, makhluknya yang paling sempurna adalah manusia. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Kenapa kita wajib syukur tuan-tuan? Sebab Allah takdirkan kita ni manusia. Bayangkan kalau kita lembu, cukup umur 2 tahun 3 tahun kena apa? Kena kilah lalu haji no. Cukup umur kena kilah meleh, selesai masalah. Tapi kita manusia dah tak kena kilah, tak kena sembelih. Allah bagi ruang nak makan, nak minum bila masa, nak tidur, nak jalan gi mari ikut sukamu. Allahu Akbar. Suatu pengiktirafan yang perlu untuk senantiasa kita bersyukur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hei Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan perkara ini secara sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah daripada segala kekurangan, sama ada pada zatmu, sama ada pada perbuatanmu, sama ada pada sifatmu. Maka jauhilah akan diri kami daripada azab api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jayid. Unsur yang ketiga tuan-tuan, yang perlu ada bagi kita sebagai manusia ialah akal.
Dengan ada akal inilah menyebabkan kehidupan kita disanjung, kita diangkat darajat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam atas tujuan untuk memuamarah atau untuk mentadbir muka bumi. Allah bentangkan amanah ini kepada makhluk-makhluk yang lain. Fa'arat, mereka arat, yakni mereka tolak, mereka tak sujud, tak mau, kerana melihat tanggungjawab yang akan mereka tanggung di dunia dan akan dipersoal di hari akhirat itu terlalu besar. Maka langit, bumi, bulan, bintang, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang zahir jasad mereka lebih besar daripada manusia menolak tanggungjawab ini. Fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dan Allah menyebut makhluknya yang sanggup untuk menanggung amanah mentadbir muka bumi Allah ialah manusia. Makhluknya yang bernama manusia. Masya Allah. Antaranya sebab manusia Allah berikan kepadanya akal. Dengan akal inilah menyebabkan manusia mampu untuk berfikir, berikhtiar, berusaha, mentadbir dengan sebaik mungkin agar kehidupannya sejahtera di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Tak cukup dengan adanya akal, tuan-tuan. Allah berikan lagi kepada kita manusia unsur yang keempat untuk menyempurnakan kehidupan sebagai manusia yang namanya disebut dengan nafsu. Nafsu. Dengan adanya nafsu menyebabkan segala perkara yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini kita suka, kita berkenan. Allah jadikan lelaki ada perempuan, kita lelaki tengok perempuan dia berkenan, kita tengok harta benda kita berkenan. Allah Subhanahu wa taala sebut perkara-perkara yang menarik syahwat, yakni menarik keinginan nafsu manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, ila akhir ayat. Disebutkan dalam ayat itu ada 7 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di atas muka bumi ini atas tujuan untuk digunakan, atas tujuan untuk dimanfaatkan oleh siapa, tuan-tuan? Oleh kita. Maka 7 perkara ni jangan dok bagi makhluk lain yang ambil, tapi kita yang kena manfaatkan ia dengan sebaik mungkin. Kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam, walaqad karramna bani Adam, dan bahawa sungguhnya kami, yakni Allah memuliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah tanggungkan kepada mereka apa yang ada di atas daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Makna tanggung di sini selagi mana perkara yang ada di daratan dan juga di lautan itu tidak ada dalil yang mengharamkan ia, maka hukumnya ialah al-aslu fil asya'i ibahatun. Asal bagi sesuatu yang ada di daratan, asal bagi sesuatu yang ada di lautan, hukumnya ialah harus boleh untuk dimanfaatkan oleh manusia. Boleh untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maksudnya nafsu manusia berkenan dengan perkara itu, dia perhati elok-elok, dia perembang elok-elok. Tidak ada dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Dalam Quran pun tak kata haram, dalam hadis pun tak kata haram. Maka haruslah hukumnya untuk manusia memanfaatkan perkara tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Tu pun mu tak mau nak bersyukur lagi dengan nikmat Tuhan. Apa hak kita tengok atas muka bumi ni berkenan, boleh makan belaka, boleh minum belaka, boleh manfaat belaka. Beza dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kalau ditanyakan kepada kumpulan jin, tuan-tuan, muha suka tak deriang musangking? Jin kata, oh suka, tapi buat kena, hak tu Tuhan buat bukan untuk kami. Tuhan buat musangking, deriang musangking untuk apa, balong? Untuk kita.
Bukan musangking saja, dengan apa lagi, kucing tidur ke apa ke. Allahu Akbar. Kalau kita pergi bagi ni haba dekat lembu, kata ni kucing tidur ni aku nak bagi kamu, lembu dia tengok saja, dia tak tahu nak buat apa. Bagi dekat Pak Long Leman, dia goi dengan pulut tu noh, dia suak tu sampai masuk dalam hidung. Nak haba kata manusia ni subhanallah, macam-macam dia boleh manfaat. Hak ada atas muka bumi, hak ada di lautan, semuanya Allah Ta'ala berikan adalah untuk kita manusia. Mari kita tengok tuan-tuan, unsur yang keempat tadi namanya ialah nafsu. Nafsu kita berkenan tak dengan tujuh benda ni? Kalau ada korang satu, makna kata nafsu kita ni dah mula koman dah. Dah mula kurang dah. Nombor satu namanya ialah hubbus syahwati minan nisa. Nafsu Allah bagi dekat kita agar dia berkenan dekat perempuan. Hak perempuan pula dia tengok laki, dia berkenan dekat laki. Tapi kalau hak laki tengok laki, dia ada ra kat laki, hak tu makna kata nafsu dia ada masalah. Hak perempuan pula tengok perempuan, nyap dia berkenan dekat perempuan, hak tu ada masalah. Allah bagi nafsu ni, yang pertamanya dia akan berkenan kepada pasangan. Hak laki berkenan kepada perempuan, perempuan kenan kepada laki. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang kedua adalah al-banin. Bila dia berkenan kepada perempuan, dia berkahwin, tentu sekali antara tujuan perkahwinan itu adalah untuk memperolehi anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad, mesti kita kena membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat. Nabi menyebut tazawwajul waludal wadud. Kawinilah oleh kamu semua akan perempuan yang ada dua sifat ini. Al-walud, yang mampu untuk melahirkan anak, mampu untuk memberikan kepada kamu wahai suami akan anak. Dan yang keduanya al-wadud, ada perasaan cinta, ada perasaan kasih, dia manja dekat kamu. Fa inni mubahun bi kathratil umam, bahwa aku rasa bangga di hari akhirat kelak menjadi seorang nabi lagi rasul yang mempunyai umat begitu banyak. Maka tuan-tuan, salah satu perkara untuk membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memperbanyakkan umat. Memperbanyakkan umat. Ustaz, maksudnya kena menikah banyak lah. Hak tu jangan duk sembang tani, sagi tak boleh main dah. Orang belakang marah. Sembang sagi di kedai kopi. Nak habaq kata Nabi suka umat dia banyak ni pasal apa? Sebab apabila sebuah negeri ataupun sebuah negara umat Islam ramai, bermakna dia adalah masyarakat majoriti. Selalunya apabila majoriti, maka masyarakat itulah akan dilantik menjadi ketua kepada negeri tersebut, ketua kepada negara tersebut. Bila di Malaysia ni orang Islam ramai, majoritinya adalah umat Islam, maka pimpinan utama di negara Malaysia mesti diletakkan umat Islam. Nabi nak hak tu. Biarlah tiap-tiap negara ni orang Islam ramai, aku suka. Sebab pemimpin negara nanti adalah di kalangan umatku, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang ketiga, keempat, emas dan perak. Atau bahasa lain ni wang ringgit, takkan tak kenal. Kita duk himpun duit, kadang-kadang bank nu pun ada nama kita, dalam tabung haji pun ada, dalam saham nu pun ada. Allah pak dah. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kenderaan tunggangan. Atau sekarang tuan-tuan kita sebut dengan kereta, dengan motornya, lagi dengan gerek basikalnya. Itu adalah perkara yang kita berkenan, seronok. Ada dah kereta, cukup dah, tapi dia beli tambah lagi. Dia kata, tak boleh tengoklah ni kereta-kereta mai hak baru lah. Naik kita duk rehat dia tahu. Kita kontrol tekan dia bawa pi kita. Tengok lah sampai dah, buka mata sampai dah. Ada kereta sampai ke tahap tu, supaya ke terbang dah tu. Kan?
macam-macam lah ni. Dia kata tak boleh. Dia dengar orang cerita, ya Pak Long pernah beli tak? Beli kereta lagi walaupun dah cukup. Sebab nafsu kita berkenan dengan wal khailil musawwamah. Wal khailil musawwamah. Kemudian dengan ladang-ladang. Benang ada dah 5 relung, orang nak jual, beli lagi. Tak cukup dengan ladang-ladang, ternakan. Yang ketujuh, ternakan. Lembu, kambing, apa semua, ayam, dia bela. Itu semua tuan-tuan adalah merupakan perhiasan-perhiasan dunia yang dengan adanya nafsu ini menyebabkan kita berkenan dengan perkara-perkara tersebut. Itu unsur yang keempat. Dan unsur yang kelima, namanya ialah hati. Hati. Saya ada hati, tuan-tuan dan puan ada hati. Sehingga Nabi menyebut bahawa apabila elok ketul daging ini, maka akan eloklah keseluruhan anggota badannya. Kalau musnah, binasa, sakit ke atau mati ke daging ini, maka akan binasalah seluruh anggota badannya. Apa dia hak nombor 5? Ala wahiyal qalbu, iaitu qalbun, hati. Hati inilah disebut sebagai raja bagi sekalian anggota-anggota zahir kita. Baiknya mata, telinga, perut, tangan, kaki, faras, yang disebut dalam ilmu tasawufnya dengan anggota-anggota 7. Kita sebut balik apa dia? Anggota-anggota 7 kita akan berada dalam keadaan yang sejahtera elok. Dia boleh taat, tunduk, patuh dalam melaksanakan perintah Allah apabila hati kita elok. Sebab tu usaha untuk memberikan makan yang sempurna kepada hati mesti diusahakan senantiasa, agar hati kita hidup. Dia mampu untuk menjaga dengan sempurna mungkin akan anggota-anggota zahir kita yang disebut tadi dengan anggota 7. Apa dia anggota 7 tu Ustaz? Mata, telinga. Hati kita akan mampu jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga tangan, jaga perut, jaga kaki, dan jaga faraj. Faraj maknanya kemaluan. Ketujuh-tujuh anggota kita ini akan tunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala apabila rajanya berada dalam keadaan yang sempurna. Hati kita sihat elok, maka antara makanan hati yang paling utama tuan-tuan, tak lain dan tidak bukan, namanya ialah iman. Tak cukup dengan iman, kita kena bagi ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang akan senantiasa memandu hati kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Anggota-anggota zahir akan tunduk buat apa yang diperintahkan, dan anggota-anggota zahir kita juga akan tunduk di dalam meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kelima-lima anggota ini, salah satu yang kita sebutkan tadi ialah roh. Kita kepak jari balik, kok lupa mana nak tu dia, balik-balik lagi duk heran jari lengoh pasal apa ni. Baru teringat kata ni unsur hak ada dekat kita manusia. Bermula dengan apa tadi? Jasad. Kemudian roh. Tak cukup dengan roh, kita kena ada yang ketiga disebut dengan akal. Yang keempat nafsu, dan yang kelimanya ialah hati. Salah satu daripada 5 unsur tadi yang memang ada dekat kita lah ni, namanya ialah roh. Satu ketika nanti tuan-tuan, roh ini Allah Ta'ala akan ambil. Hak lain kekal, hak 4 lagi ni kekal, tetapi sudah tidak berfungsi apabila roh dikeluarkan daripada anggota badan kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang sahaja ajal mereka, tidak akan diperlewatkan dan tidak akan dipercepatkan. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang ada roh, dha'iqatul maut, pasti akan bertemu dengan kematian. Bila
innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada siapa pun mengetahui apa hak dia nak buat esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seseorang pun yang bernyawa ini mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ini adalah urusan di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati tuan-tuan di tangan Allah. Sementara Allah berikan kepada kita ruang untuk kita hidup, maka wajib untuk kita manfaatkan ia dengan sebaik mungkin. Jaga roh kita, jaga jasad kita. Karena tadi telah kita bacakan bagaimana keadaan roh manusia yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di bawah pimpinan ajaran peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perihal roh. Roh ini akan keluar meninggalkan jasad manusia kerana sifat yang ada bagi roh, dia ada permulaan dan tiada kesudahan. Semula roh ni tuan-tuan sekalian ada permulaan dan tiada kesudahan. Jasad kita ada permulaan dan ada kesudahan. Tetapi bagi hak Allah Ta'ala, Allah ini huwal awwalu wal akhiru. Tidak ada permulaan bagi Allah dan tidak ada kesudahan bagi Allah. Membawa maksud roh kita dahulunya tiada, kemudian Allah Ta'ala mengadakan roh, maka bermulalah episod adanya roh. Apabila roh mula ada, dia tidak menerima kemusnahan, roh tidak menerima kematian, roh tidak menerima hilang. Bila ada tu dia hidup selama-lamanya. Apa dia yang hidup selama-lamanya? Namanya antaranya tuan-tuan ialah roh kita. Roh kita ni dulu tak ada, Allah Ta'ala adakan dia, maka mulalah dia hidup. Bila hidup dia tak mati dah. Sebab tu Allah Ta'ala ambil roh, sebab dia boleh hidup selama-lamanya. Manakala jasad, dia menerima ada dan menerima tiada. Sampai masa apabila Allah Ta'ala memisahkan roh daripada jasad, maka jasad kita pun terbujur kaku. Walaupun ada mata, anak kita buka mata, ayah tengok ni, Alung panggil ayah ni, Alung panggil ayah ni, tengok ayah, ayah ni Alung depan ayah. Mata buka tetapi kuasa untuk melihat sudah tiada. Anak kita bisik di telinga kita, ayah, ayah tolonglah bangkit, ayah tolonglah bangkit. Telinga masih buka, masih ada lubang elok seperti biasa, tetapi telinga juga sudah tidak mampu untuk mendengar. Lidah sudah tidak mampu untuk berkata-kata. Tangan sudah tidak mampu untuk digerakkan sana sini. Cuma tangan kita digerakkan oleh manusia, diletakkan di atas perut kita. Allah, atau istilah kita kat langak ni kata apa? Qiyam, qiyam. Depa kata qiyam. Hai awak yang hantar qiyam tangan pak hang tu. Qiyam tu maknanya berdiri. Tak apalah, orang kampung faham qiyam tu meletakkan tangan di perut. Kiraci lah, janji orang faham. Boleh tak tu? Janji orang faham. Letak di perut. Tak boleh dah. Ada kaki sudah tidak mampu untuk berjalan tuan-tuan. Apakan daya? Maka kita serahkan sepenuhnya jasad kita untuk diselenggarakan oleh mereka yang hidup. Menjadi fardu kifayah kepada orang yang hidup untuk menyelenggarakan jenazah itu. Dimandikan ia, dikafankan ia, disembahyangkan ia, dan disimpan di tanah perkuburan Islam. Mudah-mudahan kita memperolehi husnul khatimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tadi bagaimana roh orang Islam ini ditarik dalam keadaan yang tenang, keluar daripada jasadnya, kemudian bersama dengan roh itu bauan seumpama dengan bauan kasturi. Subhanallah. Bauan ini dapat dikesan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit sana. Bau apa ni? Bau apa ni? Semua bertanya-tanya antara satu dengan yang lain, yakni para malaikat Allah di langit sana. Bau apa?
maka diberitahukan bahawa bau roh manusia yang baik, dia orang yang baik, dia orang yang soleh, solehah, dia buat apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tinggal apa yang ditegah oleh Allah, maka rohnya tuan-tuan memberi kesan kepada sekalian makhluk Allah Ta'ala yang berada di langit sana. Maka rohnya dipersembahkan di hadapan Allah. Dengan bangganya Allah mengarahkan para malaikat untuk menempatkan roh ini pada satu tempat yang namanya Illiyin. Namanya Illiyin. Roh orang mukmin ditempatkan seketika pada satu tempat yang namanya Illiyin, sebelum dia dipindahkan semula untuk berada di dalam jasad tuannya apabila berlakunya hari kiamat. Ini roh orang-orang yang mukmin soleh, dia beriman kepada Allah, baik pula melakukan amalan-amalan ketaatan, maka rohnya ditempatkan di Illiyin. Adapun roh orang yang kafir dikeluarkan daripada jasadnya dalam keadaan bukan ditarik, bukan dicabut, tetapi disebut dalam surah Al-A'raf, dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan ayat 2, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lembut-lembut. Allah sebut situasi dua malaikat yang tarik ataupun mengentak keluarkan roh daripada jasad manusia. Yang pertama tarik cara naza'a, nazi'at, dan yang kedua cara nasyata, nasyitat. Naza'a ni maknanya bukan tarik tapi rentak. Rentak ni selalu bila kita rentak sesuatu yang ada pada orang lain, menyebabkan kawan tu rasa macam mana? Sakit kan? Contoh saya duk pegang kain, tiba-tiba tu imam main rentak buat terkejut, pom, Allah, sahih tangan saya duk pegang kuat ni, kepok, lengoh, sakit. Kerana cara tarikan daripada tu imam tu bukan dia tarik tapi dia sentap, disebut dengan naza'a. Malaikat yang mengeluarkan roh orang kafir tuan-tuan, Allah sebut wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang merentam nyawa orang kafir dengan cara kerah. Dia tak mau mati, tak mau mati, tapi mati ni benda yang pasti. Malaikat rentak roh mereka dalam keadaan yang begitu dahsyat. Adapun orang yang beriman, wan-nashitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Allahu akbar. Bagaimana situasi kita? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah yang maha mengetahui. Doalah agar Allah berikan yang terbaik kepada kita semua. Allahumma amin. Tadi dah disebut bahawa roh orang yang beriman ini ditempatkan di satu tempat yang namanya Illiyin. Adapun roh orang yang kafir, bila disentak keluar daripada jasad beserta dengannya bauan yang begitu dahsyat, busuk, makhluk-makhluk Allah di atas langit, sehingga digambarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menggunakan kain yang ada pada atas badan Nabi ini, Nabi tutup hidung. Nak sebut kata busuk, bila letakkan kain pada hidung ni, nak sebut kata ada bau yang tak berkenan, bau busuk. Tuh, sambil Abu Hurairah menggayakan cara Rasulullah SAW menutup hidungnya dengan berkata, begini caranya. Nabi ambil kain rida. Kalau Nabi kalau keluar daripada rumah, selalunya kebiasaan Rasulullah akan adalah, walaupun selai benang Nabi akan bawa, sama ada dinamakan dengan serban diikat atas kepala, ataupun rida, ataupun satu lagi Nabi tutup di atas kepala ni, ambil kain supaya orang perempuan rajin pakai kan,
Nabi tutup atas kepala. Bermakna akan adalah kain sedemikian dibawa oleh Nabi SAW. Kalau macam ni kita panggil rida. Rida, saban, ada satu lagi tutup kepala. Baik. Nabi menutup hidungnya, nak menggambarkan betapa busuknya roh orang yang kafir. Dibawa oleh malaikat dalam keadaan busuk, dipersembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala tak mau terima. Allah terus arahkan, masukkan atau tempatkan roh hambaku yang kafir, yang ingkar ini ke satu tempat yang namanya Sijjin. Kalau roh orang yang beriman, tuan-tuan, Allahumma amin, ditempatkan di satu tempat yang namanya Illiyin. Illiyin, satu tempat sementara Allah Ta'ala simpan roh orang yang beriman sebelum dikembalikan semula ke dalam jasadnya apabila ditiup sangkakala yang kedua untuk membangkitkan sekalian manusia yang telah meninggal dunia satu ketika dulu. Adapun roh orang yang kafir pula ditempatkan pada satu tempat yang namanya Sijjin, yang namanya Sijjin. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan rahimakumullah, perkara ni adalah perkara saya sebut awal tadi, sam'iyat, atau disebut juga dengan istilah ghaibiyat. Tak dapat dilihat, hanya sekadar kita dengar. Ada dalam hadis Nabi cerita lagu ni, ada dalam Quran cerita lagu ni, maka kita yakin, kita percaya bahawa ia adalah perkara yang benar. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi kita. Mana mungkin Nabi membohongi kita? Maka dengan keyakinan inilah kita menyatakan bahawa sesungguhnya roh kita nanti akan berada dalam keadaan sedemikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan saya, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan mereka yang memperolehi husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Bagaimana disebut dengan husnul khatimah itu? Yaitu Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau jadikanlah akhir kalamina, akhir kalam kami ketika kami berhadapan dengan ajal kami ialah kalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi qawla la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, tuan-tuan, dia adalah bakal penghuni syurga. Allahumma amin. Mai kita jaga elok-elok hak bagi kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Jaga iman kita, mantapkan iman kita itu dengan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan hidup kita sejahtera dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq. Cukup sekadar itu untuk pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan diberikan nikmat kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bersua semula pada masa-masa lain, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, salah dan silap pun kemaafan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak jawatankuasa Masjid Al-Ihsan, Jami' Al-Ihsan, atas kesudian untuk menjemput saya bersama-sama dengan ahli qaryah di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat bersama untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan dalam usaha kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk dijadikan sebagai bekalan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Hada wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء إن شاء الله الحمد لله على كل حال